Perhatian kepada semua peserta Kem Pimpinan Muda 2021-2022. Sila dengar arahan yang akan diberikan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, ini adalah arahan semasa kamu mengikuti kem ini. Okey, yang pertama adalah kamu perlu dengar dengan segala maklumat, segala bahan yang telah disediakan di dalam kem ini. Yang kedua, kamu perlu sentiasa bersedia untuk menerima segala apa yang akan kamu dengar di dalam video ini. Dan yang paling terakhir sekali adalah kamu perlu sentiasa fokus sehingga ke penghujung video ini. Okey, pastikan kamu dengar segala arahan, segala soalan dan juga segala bahan yang telah disediakan. Dan kamu perlu sentiasa bersedia dari awal sehingga ke penghujung video ini. Dan yang terakhir sekali, kamu perlu sentiasa fokus. Terusnya, sebagai persediaan, kamu perlu sediakan sekeping kertas ataupun buku dan alat tulis, pensel, seperti pensel. Okey, pensel dah memadai. Okey, sekali lagi, saya ulang, sediakan sekeping kertas, buku dan juga sebatang pensel ataupun alat-alat tulis yang kamu rasa selesa. Seterusnya, di dalam video ini ada diselitkan soalan-soalan yang perlu kamu jawab bagi menyelesaikan tugasan di kem ini. Anda perlu pastikan yang semua soalan ini dijawab kesemuanya. Di dalam video ini ada diselitkan soalan-soalan yang perlu kamu jawab bagi menyelesaikan tugasan di kem ini. Anda perlu pastikan yang semua soalan ini dijawab kesemuanya. Catat soalan dan jawapan di atas sekeping kertas. Okey, kamu perlu catat soalan yang kamu jumpa dan jawapan dia di atas sekeping kertas. Pastikan langkah ini tidak ditinggalkan. Okey, awak perlu pastikan yang awak lakukan langkah ini. Di akhir video ini akan diberikan link kod QR kepada Google Form. Pindahkan jawapan yang telah dicatat ke dalam Google Form tersebut. Okey. Jadi soalan yang telah awak catat di dalam video tadi yang awak dah jumpa, okey, awak akan jawab soalan-soalan tersebut dan awak akan pindahkan jawapan tersebut ke dalam QR dalam Google Form tadi. Okey. Awak pastikan awak telah jawab dulu, awak telah catat jawapan awak di dalam kertas dan kemudian pindahkan jawapan tersebut ke dalam Google Form yang akan diberikan. Okey, akhir kata, selamat maju jaya dan semoga berjaya menghabiskan kem Pimpinan Muda SK Gombak Setia 2021-2022. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta Kem Pimpinan Muda Sekolah Kebangsaan Gombak Setia tahun 2021-2022. Kem Pimpinan Muda yang dilaksanakan pada hari ini di bawah gabungan Unit Co-Kurikulum, Unit Kurikulum, Hal Ehwal Murid serta Unit Bimbingan dan Kaunseling. Berfokus kepada semua pemimpin muda iaitu Badan Pengawas, Pengawas Perpustakaan, Pembimbing Rakasabaya dan Ketua serta penolong bagi unit-unit Co-Kurikulum sekolah. Diharap melalui pelaksanaan kem dalam talian ini sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid yang terlibat untuk membina kemahiran dan kelebihan mereka sebagai ketua. Bagi memberkati program yang dijalankan pada hari ini, dipersilakan Yang Dihormati Ustaz Saiful Adli bin Nawi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri program Kem Pemimpin Muda SK Gombak Setia tahun 2022. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, jadikanlah pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, badan pengawas pusat sumber dan ketua unit kokurikulum ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga sebagai sokongan ke arah membantu meningkatkan kelancaran pengurusan unit disiplin dan pengawas, unit bimbingan dan kaunseling serta pusat sumber di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, barisan pengawas dan pembimbing dan ketua akan menjadi seorang yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi pengawas, pembimbing dan ketua yang cemerlang, terbilang, yang disegani dan dihormati sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi, seterusnya mampu melahirkan barisan yang berketerampilan dan berwibawa. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya Allah. Wa qina azaban nar ya Rahman wa qina azaban nar ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Puan Zaidah binti Abdul Talib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gombak Setia, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Kem Pemimpin Muda peringkat Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Gombak Setia yang akan mengikuti kem kepimpinan muda peringkat Sekolah Kebangsaan Gombak Setia untuk tahun 2021-2022. Yang dihormati barisan pentadbir dan guru-guru SK Gombak Setia yang dikasihi. Syukur Alhamdulillah pada pihak sekolah pada kali ini di bawah unit HEM dan juga unit co-curriculum berjaya bekerjasama menjayakan kem kepimpinan pengawas muda, kem kepimpinan muda peringkat sekolah kali ini. Pandemik COVID-19 telah memberi ruang kepada guru-guru dan juga pihak sekolah untuk lebih kreatif untuk memastikan penglibatan murid dalam semua program di sekolah berjalan seperti biasa. Dalam kem kepimpinan ini, kita akan melaksanakannya secara dalam talian ataupun dalam tingkat lain secara maya untuk mengelakkan berlakunya jangkitan dalam kalangan murid-murid di dalam kawasan sekolah. Sehingga mana murid-murid akan melaksanakan program ini di rumah masing-masing di bawah pengawasan ibu bapa. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada murid-murid yang telah terpilih untuk mengikuti kem kepimpinan muda ini. Antara objektif utama adalah untuk kem kepimpinan ini adalah untuk membentuk jati diri dalam kalangan pemimpin muda sekolah. Pada peringkat kanak-kanak inilah anak-anak kita perlu dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang bakal memimpin negara kita pada satu ketika nanti. Selain daripada itu, melalui kursus kepimpinan ini juga kita boleh mendidik para pemimpin muda ini bagaimana menghadapi masalah
mengatasi keadaan yang dihadapi mengikut situasi semasa. Diharap sepanjang mengikuti kursus ini, anak-anak semua, anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Gombak Setia akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang kepimpinan di masa yang akan dilaksanakan ataupun yang akan diamalkan di dalam sepanjang kehidupan anak-anak semua. Okay, saya mewakili barisan pentadbir mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli jawatan kuasa yang telah merealisasikan program kepimpinan muda ini peringkat Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada barisan AJK yang terlibat. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang memberi bantuan, yang memantau anak-anak di rumah untuk memastikan mereka mengikuti setiap, ada 3 slot yang kita sediakan supaya mereka mengikuti setiap slot yang kita sediakan. Dengan adanya kerjasama daripada ibu bapa ini, diharapkan penglibatan anak-anak kita ini akan mendapat impak yang positif kepada mereka. Dan kepada anak-anak, akhir kata kepada anak-anak Sekolah Kebangsaan Gombak Setia yang mengikuti kem kepimpinan muda ini, saya mengucapkan selamat berkursus, tahniah, syabas dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nampaknya semua pemimpin muda kita sudah bersedia untuk memulakan kem pada hari ini. Untuk itu, saya akan mulakan perjalanan program kita pada hari ini. Sekarang anda akan diterangkan mengenai organisasi kepimpinan sekolah rendah bagi slot yang pertama. Di sini anda akan diperkenalkan mengenai carta organisasi bagi setiap kepimpinan dan fungsi yang terlibat. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar hari ini? Harap semuanya sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, kita akan mulakan kem pemimpin muda bagi sesi 2021 dengan slot yang pertama, iaitu pengenalan organisasi pemimpin muda. Dalam slot ini, murid-murid akan diperkenalkan dengan organisasi dan kepimpinan. Organisasi. Sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan organisasi, marilah sama-sama kita membaca hadis Nabi mengenai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kalian. Definisi organisasi. Organisasi adalah suatu badan yang dianggotai oleh pelbagai individu dengan kelebihan yang pelbagai. Dalam sesebuah organisasi, terdapat 2 atau lebih individu yang wujud bertujuan untuk menjalankan tugas dan peranan yang berbeza bagi mencapai matlamat serta objektif yang sama. Adakah murid-murid tahu semua tempat di dunia ini mempunyai organisasi? Mari kita lihat organisasi mudah yang terdapat dalam kehidupan seharian kita. Contohnya di rumah, organisasi keluarga terdiri daripada ibu, ayah, abang atau kakak sulung, awak dan adik. Ini ialah carta organisasi keluarga asas yang diketuai oleh bapa serta ibu dan dianggotai oleh anak-anak. Sekarang kita lihat pula carta organisasi SK Gombak Setia. Organisasi ini diketuai oleh guru besar, dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan core curriculum dan penolong kanan petang. Di bawah pentadbiran terdapat kumpulan yang dianggotai oleh pengawas perpustakaan, manakala di bawah hal ehwal murid pula terdapat kumpulan yang dianggotai oleh pengawas serta pembimbing rakan sebaya.
Cuba anda perhatikan di manakah kedudukan unit anda di dalam organisasi ini. Baiklah, antara berikut yang manakah terletak di bawah organisasi pentadbiran? Sila tuliskan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah pengawas perpustakaan. Soalan pertama. Membimbing rakan sebaya terletak di bawah unit A. Pentadbiran, B. Co-curriculum ataupun KOKO, atau C. HEM. Ini pula merupakan contoh carta organisasi pengawas. Organisasi pengawas diketuai oleh guru besar dan dibantu oleh guru disiplin serta guru pengawas. Organisasi ini terdiri daripada ketua pengawas, penolong ketua pengawas, setiausaha, pengawas tahun 6, pengawas tahun 5, pengawas tahun 4 serta pengawas petang yang terdiri daripada murid tahun 3 dan tahun 2. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sekumpulan ahli. Sesebuah organisasi mestilah terdiri daripada 2 orang atau lebih individu di dalamnya. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai matlamat serta objektif yang sama. Yang ketiga, bekerjasama. Individu di dalam sesebuah organisasi mestilah bekerjasama untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Yang keempat, memiliki aturan. Sesebuah organisasi harus memiliki aturan atau batas-batas tertentu yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahlinya. Dan yang kelima, pembahagian tugas. Setiap ahli di dalam sesebuah organisasi mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, namun semua tugasan adalah ke arah mencapai matlamat yang sama. Soalan kedua. Berikut adalah ciri-ciri organisasi kecuali A. Memiliki tujuan bersama, B. Memiliki aturan, C. Bergerak secara berseorangan, atau D. Pembahagian tugasan kepada setiap ahli. Jenis-jenis kepimpinan terbahagi kepada 3, iaitu kepimpinan autokratik, demokratik dan laissez-faire. Mari kita lihat jenis kepimpinan yang pertama, iaitu kepimpinan autokratik. Kepimpinan ini bersifat mengurus, memerintah dan mentadbir dengan kuasa mutlak, yakni segala keputusan adalah atas keputusan ketua semata-mata. Jenis kepimpinan autokratik ini juga sukar menerima pandangan dan pendapat daripada pihak lain, yakni orang bawahan hanya menuruti perintah dalam menjalankan tugas. Seterusnya, kepimpinan demokratik. Jenis gaya kepimpinan ini menggalakkan penglibatan dan penyertaan daripada pihak kedua secara interaksi dua hala, serta setiap satu keputusan diambil secara majoriti setelah mengambil kira pandangan daripada pihak-pihak lain. Akhir sekali, kepimpinan jenis laissez-faire. Jenis kepimpinan ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada ahli. Hal ini kerana ketua tidak berkeyakinan serta tidak dapat membuat sebarang keputusan. Gaya kepimpinan ini bersifat lemah, tiada matlamat dan sebarang perbincangan daripada ahli, dan orang bawahan bebas membuat keputusan.
Setelah kita lihat ketiga-tiga jenis kepimpinan itu tadi, pada pandangan anda, sistem yang manakah bersesuaian? Adakah sistem kepimpinan autokratik, demokratik mahupun kepimpinan laissez-faire? Dan mengapa kepimpinan tersebut bersesuaian? Soalan terakhir bagi slot 1. Interaksi dua hala. Setiap satu keputusan diambil dengan majoriti. Kata putus dilakukan setelah mengambil kira pandangan pihak-pihak lain. Ciri-ciri di atas adalah merupakan gambaran kepada pentadbiran organisasi secara A. Autokratik, B. Demokratik ataupun C. Laissez-faire. Antara kebaikan organisasi. Yang pertama, pembahagian tugasan dan bidang kuasa dapat diperincikan dengan lebih baik. Yang kedua, setiap ahli akan lebih fokus pada tugasan masing-masing. Ketiga, ahli akan sentiasa dibimbing dalam menjalankan tugasan sekiranya mempunyai sebarang permasalahan. Dan yang terakhir, perjalanan atau pentadbiran akan lebih terurus dan bersistematik. Apa? Masih kurang faham? Tak apa. Jom kita tengok video ini. Free kick diambil daripada tim dan kini tendangan dibuat dan Cairo Fahmi Ceman menepis keluar, itu dia, dan kini bola melambung tinggi, counter attack daripada pasukan Malaysia, dan kini itu dia Indra Putra Mahyudin membawa terus, dan kini adakah dia akan Keeper kat mana? 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 sepakan dibuat oleh Indra Putra dan kini telah menerja ke gawang. Gol! Persoalannya sekarang, keeper kat mana? 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 Kesimpulannya, setiap orang memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Anda semua adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Sekiranya seseorang individu tidak menjalankan kerja dengan baik, maka seluruh organisasi akan terjejas. Bak kata orang putih, you can do what I cannot do. I can do what you cannot do. Together, we can do great things. Tahniah kerana berjaya menonton video penerangan bagi slot yang pertama. Jom kita beralih pada slot yang kedua. Anda semua sedia maklum apakah tanggungjawab yang perlu anda laksanakan sebagai pemimpin bagi organisasi masing-masing? Untuk itu, mari sama-sama kita hayati penerangan yang akan disampaikan. Jom kita tonton slot kedua, tanggungjawab pemimpin muda. Mari sama-sama kita saksikan. Slot 2, tanggungjawab pemimpin murid. Sebelum kita mendalami apakah tanggungjawab pemimpin murid, mari kita lihat dahulu siapakah yang dikatakan sebagai pemimpin. Pemimpin ialah ketua sesuatu kumpulan ataupun organisasi. Pemimpin mempunyai kuasa dan pengaruh di mana orang yang dipimpin perlu mengikut arahannya. Contoh pemimpin murid di sekolah ialah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan ketua kelas. Bagi bidang co-curriculum pula, murid yang dilantik sebagai ketua unit adalah pemimpin bagi unit masing-masing. Murid yang dipilih
menjadi pemimpin di sekolah adalah murid yang hebat di antara rakan-rakannya. Terdapat banyak kriteria yang dinilai untuk melantik pemimpin. Antara kriteria utama untuk menjadi pemimpin, murid mestilah mempunyai disiplin yang baik dan sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga rakan-rakan yang lain. Untuk menjadi pemimpin murid di sekolah, anda perlu melalui beberapa sesi pemilihan sebelum layak memegang jawatan tersebut. Sekarang, kita akan lihat apakah ciri-ciri seorang pemimpin murid. Oleh itu, marilah sama-sama kita menilai sama ada ciri-ciri tersebut ada pada diri kita ataupun tidak. Sebagai pemimpin di sekolah, murid haruslah memiliki ciri-ciri berikut: amanah, jujur dan ikhlas, berdisiplin, sabar, bertanggungjawab. Selain itu, pemimpin murid haruslah mahir dengan peraturan, sentiasa menghormati guru dan rakan-rakan, cemerlang dalam pelajaran, serta berkawan dengan semua orang. Sekarang, mari kita menguji kefahaman dengan menjawab soalan ini. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri seorang pemimpin? A. Berdisiplin. B. Angkuh. C. Bertanggungjawab. D. Menghormati guru. Murid-murid bolehlah menanda jawapan pada Google Form yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan meneliti peranan pemimpin di sekolah. Yang pertama, pemimpin murid berperanan untuk membantu guru melancarkan aktiviti sekolah yang dijalankan. Mereka juga menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Pemimpin murid juga berperanan membantu guru dari segi penyampaian arahan atau maklumat kepada rakan-rakan di sekolah. Mereka juga memimpin rakan-rakan di sekolah. Tugas-tugas khas pemimpin. Yang pertama, pengawas sekolah. Antara tugas-tugasnya ialah seperti yang pertama, mengawal disiplin diri dan murid. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah sambil menguatkuasakannya. Yang ketiga, memastikan keceriaan sekolah dijaga. Yang keempat, merekodkan dan melaporkan kesalahan murid kepada guru disiplin. Yang kelima, menunjukkan teladan yang baik. Dan yang keenam, menjaga imej dan nama baik sekolah. Seterusnya, tugas-tugas khas pemimpin pengawas pusat sumber sekolah PSS. Pertama, keceriaan dan kebersihan PSS. Contohnya, menyusun perabot, peralatan dan lain-lain. Yang kedua, proses teknik buku atau bukan buku dan lain-lain. Contohnya, membalut buku, menampal poket buku, menampal label dan sebagainya. Ketiga, hikmat bantu pelajar. Contohnya, bantuan mencari buku dan maklumat. Keempat, sistem sirkulasi. Antaranya, menyemak buku semasa peminjaman dan pemulangan. Kelima,
sistem automasi, iaitu merekodkan buku-buku ke dalam sistem automasi. Mari kita menguji kefahaman dengan menjawab soalan ini. Sistem sirkulasi dan sistem automasi adalah di bawah tugas A. Pembimbing rakan sebaya, B. Pengawas sekolah, C. Pengawas pusat sumber sekolah, D. Pengerusi persatuan SPBT. Murid bolehlah menjawab soalan pada Google Form yang telah disediakan. Tugas-tugas khas pemimpin, pembimbing rakan sebaya PRS. Pertama, membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah. Kedua, menjadi pendengar yang peka kepada curahan perasaan rakan sebaya. Ketiga, mematuhi etika kerahsiaan. Keempat, sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling. Kelima, merapati rakan sebaya dan mengenal pasti mereka yang bermasalah dan merujuk mereka kepada guru bimbingan dan kaunseling. Falsafah pembimbing rakan sebaya. Bantu diri supaya berupaya membantu orang lain. PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, perlakuan, perhubungan, kemahiran, kreativiti dan keimanan. Mari kita menguji kefahaman dengan menjawab soalan ini. Pembimbing rakan sebaya perlu mematuhi etika kerahsiaan supaya A. Disayangi guru, B. Mendapat kepercayaan orang sekeliling, C. Mereka berasa tertekan, D. Mereka seronok menjadi PRS. Murid-murid bolehlah menjawab soalan pada Google Form yang telah disediakan. Tugas-tugas khas pemimpin, pengerusi unit core kurikulum. Pertama, membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Kedua, menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. Ketiga, membantu guru penasihat ketika perjumpaan unit core kurikulum dijalankan. Keempat, sebagai penyampai maklumat dan arahan daripada guru penasihat kepada ahli unit masing-masing. Ingatlah, jika anda sebagai pengawas sekolah bukan sekadar bangganya memakai uniform biru itu, tetapi perlu menjaga tingkah laku dan tutur kata. Anda sentiasa diperhatikan dan menjadi contoh kepada murid-murid lain. Nah, jika anda sebagai pengawas pusat sumber sekolah bukan sekadar berada di celah rak buku, akan tetapi sebagai ejen penyebar maklumat dan boleh membimbing rakan-rakan yang lain supaya cintakan ilmu. Ingatlah, jika anda sebagai pembimbing rakan sebaya bukan sekadar cantiknya uniform ungu itu sambil duduk di atas sofa di bilik bimbingan dan konseling, akan tetapi menjadi mata dan telinga kepada rakan-rakan yang mempunyai masalah yang ingin didengar rasa hatinya supaya boleh selesai masalah mereka. Ingatlah, jika anda sebagai pengurusi unit kurikulum bukan megah dengan jawatan tersebut, bukan sekadar membawa nama jawatan itu, akan tetapi mampu berada di hadapan barisan ahli kelab dan persatuan, unit uniform dan kelab permainan yang anda ketuai untuk memulakan rutin perjumpaan dan bersedia menerima arahan daripada anda. Harapan pihak sekolah, anda dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Segala kepercayaan yang diberi kepada anda adalah yang terpilih
maka buktikan kewibawaan anda itu. Teruslah memberi khidmatmu dengan ikhlas dan dedikasi. Nampaknya anda semua sudah sedia maklum dan ambil tahu tentang peranan masing-masing. Syabas saya ucapkan. Kadang-kala dalam kita menjalankan tugas, mesti akan ada beberapa cabaran dan halangan. Apakah yang perlu anda lakukan jika terdapat masalah? Jangan risau, di slot terakhir ini, mari sama-sama kita ambil tahu tentang cabaran dan isu semasa dalam kalangan pemimpin muda. Jom kita saksikan. Slot 3. Cabaran dan isu kepimpinan. Isu yang pertama, pemimpin dan pimpinan. Tiadanya kerjasama sesama pengawas atau ketua, pengawas dan juga murid. Ada pengawas yang tidak tahu memberi pendapat apabila diminta. Kurang atau sukar untuk berkomunikasi secara dua hala. Juga sikap kurang hormat sesama sendiri. Isu yang kedua, pemimpin dan dirinya sendiri. Ada pemimpin atau pengawas tidak menunjukkan contoh tauladan yang sepatutnya. Bertugas sambil lewa, tidak ikhlas semasa menjalankan tugas, serta tidak minat untuk menjadi seorang pemimpin. Ada juga pengawas atau pemimpin yang tiada keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang ramai, tidak adil atau memilih kasih dalam tindakan, dan tidak belajar bersungguh-sungguh. Mari kita uji pemahaman setakat ini. Soalan yang pertama. Diharapkan semua murid dapat bersedia dengan Google Form yang dibekalkan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah kerjasama di antara pemimpin dan ahli? A. Bersikap sombong. B. Mementingkan diri sendiri. C. Sentiasa bersikap terbuka. D. Bersikap hasad dengki. Soalan yang kedua. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? A. Amanah. B. Mementingkan diri sendiri. C. Pemeras ugut. Dan D. Pemberi dan penerima rasuah. Jangan lupa untuk menanda jawapan anda di Google Form yang disediakan.
Isu seterusnya ialah pemimpin dan juga rakan sebaya. Ada pemimpin atau pengawas yang dipengaruhi oleh rakan-rakannya supaya melanggar peraturan sekolah yang telah disediakan. Ada juga pemimpin atau pengawas yang sering diganggu oleh murid lain dan diugut oleh murid-murid lain. Sekiranya perkara seperti ini terjadi, apakah yang harus anda lakukan? Untuk itu, cara mengatasinya, pengawas atau pemimpin hendaklah berjumpa dan memberitahu serta berbincang bersama guru tentang masalah yang dihadapinya. Jangan bersikap mendiamkan diri. Juga, pemimpin atau pengawas hendaklah mendengar nasihat dan teguran yang diterima daripada guru. Yang ketiga, sentiasa memotivasikan diri sendiri, iaitu sentiasa merasa seronok dan suka dengan tugasan yang diterima. Secara kesimpulannya, sentiasalah cuba menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Cuba berubah menjadi yang terbaik. Mari kita cuba jawab pula soalan yang ketiga. Jangan lupa Google Form yang disediakan. Siapakah yang harus dirujuki sekiranya seorang pemimpin menghadapi sebarang masalah di sekolah? A. Guru. B. Polis. C. Bomoh. D. Kerani kewangan. Ingatlah bahawa institusi pendidikan ataupun sekolah adalah tempat untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang, bukannya seorang samsing yang suka memukul orang. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan mulutmu. Jika itu pun tidak mampu, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah petanda selemah-lemah iman. Sekian dari saya. Terima kasih. Tahniah saya ucapkan, pejam celik kita sudah menghampiri penghujung kem. Saya pasti semua pemimpin muda yang hadir pada hari ini berjaya mendapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan tugas dan peranan masing-masing. Saya berharap anda semua dapat aplikasikan pengetahuan yang diberikan dalam menjalankan tugas masing-masing di sekolah. Untuk itu, bagi melengkapkan siri kem pemimpin muda yang dianjurkan pada hari ini, semua peserta perlu menyelesaikan kuis yang berkaitan dengan kesemua slot yang telah anda tonton. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Gombak Setia 2021-2022. Sampai jumpa lagi di program akan datang.
tahniah kepada anda semua peserta kem Pimpinan Muda SK Gombak Setia 2021-2022 kerana telah tamat kem pada hari ini. Okey, jadi cikgu harap anda dapat manfaat daripada ilmu yang telah anda dapat hari ini. Okey, jadi ini adalah QR code seperti yang telah diberitahu di awal video ini. Anda boleh scan video ni dan pindahkan jawapan yang telah anda catat di dalam kertas kepada Google Form yang akan keluar melalui QR code ini. Okey, jika ada sebarang masalah, anda boleh hubungi guru-guru anda. Dan jika anda tak boleh nak scan QR code ini, anda boleh cari link kepada Google Form tersebut di dalam grup WhatsApp pengawas anda. Okey, itu saja dan tahniah dan semoga berjaya menjawab kesemua soalan. Terima kasih.